sebuah nangka dari sebuah ladang bertaburan secara normal dengan min 2 kilo. So, M min ni buat 2 kilo macam tu. Variance ni adalah kuasa 2, 0.64. Okay. So, hitung kebarangkalian bahawa sebiji nangka dipilih secara rawak dari ladang ini mempunyai GSM lebih 1 kilo. GSM lebih 1 kilo. So, untuk nombor 1 P, kebarangkalian tu adalah P lah, probability. Okay. So, GSM kita letaklah huruf apapun, X. Dia kata mempunyai lebih. Jadi lebih. Jadi bila lebih dia akan jadi lebih 1. Alright? Macam tu. Okay. Lepas tu kelas, okay, bila macam ni dia tidak ada sama dengan tau. Jangan pakai NCR pula. Tak boleh. Okay. Mana ada kejayaan kegagalan kat sini, betul tak? Okay. Jadi apa kita buat? Yang ini bila bertabur secara normal, okay, awak akan nampak graf tu. Nampak tak bawah tu, jadual tu. Awak kena pakai jadual tu. Jadi bila pakai jadual tu, dia melibatkan huruf apa? Yes, good. Z. Okay, jadi bila melibatkan huruf Z, saya letak bawah dulu. Okay, jadi X ini kena ganti dengan Z. So, bila kita ganti Z, dia akan jadi macam ni. Lepas tu, simbol sama. Okay, rumus bagi Z ni adalah, Z score ni namanya Z score. Z ni adalah X tolak min per dengan sisihan piawai tau. Ni rumusnya. So, masuk. X ni kita ambil satu lah. Kita ambil satu lah. Jadi, satu ni. Jadi, 1 tolak min. Min apa dia bagi tadi? 2 per. Ni kan tadi. Per dengan, 0.64 tu variance. So, jadi, sisihan piawai dia adalah 0.8. Macam tu. So, kita kira. Okay, tolong kira semua. Dapat berapa? Okay, awak kira. 1 tolak 2 per 0.8. Dapat berapa? Good, negatif 1.25. So, nampak tak ni Z? Ni yang kita cari dalam jadual. Ni, nampak tak? So, ni jadual. Ni jadual ni Z, nampak tak? Bila Z 1.25 bermakna cari 1.25. Ni 5 ni ambil. So, mana yang sebaris dengan dia? Itu dia. Jadi, 0. Sekejap, situ dia dulu sekejap. 0.1056. Okey. Sebelum itu, ada sebelum itu okey, tengok kenapa saya cakap sebelum tu. Bila kita dapat soalan begini, bila Z lebih besar ni, pastikan awak biasakan diri awak lukis dia punya bentuk dia. Okey. Z lebih besar, negatif kat mana negatif? Kat sini kan. So, negatif 1.25 kan. Okey, ni palang. Lebih besar macam mana? Ke kanan kan. Nampak tak? Dia gemuk tau. Dia ke sana tau. Dia gemuk ke kanan tu. Jadi kan, bila gemuk, okey, kita belajar benda ni, yang ini dia 0.5. Faham kan? So, bila sini semua 0.5, maknanya dia dah pinjam orang sebelah tau. Jadi apa kita buat? Keseluruhannya ini adalah 1. Jadi mesti 1 tolak dengan P Z. Z yang belakang lah. Mesti tolak yang belakang ni. Yang ni. Nampak tak? Ya, mesti tolak yang belakang tu. Jadi bila kita tolak yang belakang tu, itu yang kita ambil 0.1056. Okey. Yang belakang ni kelas, kita bukan letak macam ni tau, lebih kecil. Memanglah dia punya tu lebih kecil Tapi kalau kita baca Z score ni, dia bukan lebih kecil. Kita buat macam, ingat tak yang sebelum ni kita belajar tajuk ni, bila dia negatif, dia ada sini satu. Apa panggil tu? Pantulan kat sini. So, kita kena ambil yang ni. Memanglah kita akan tolak belakang ni, tapi kita anggap kita akan menolak yang belah kanan, yang positif. Okay. So, dia punya simbol, kalau yang belah kanan tu, dia punya simbol, dia akan jadi lebih besar daripada 1.25. Maknanya dia kat sini. Kita buat mirroring pula lah. Kita buat dia pantulan. Tapi kalau awak nak tulis lebih kecil pun tak apalah, tak kisahlah. Jangan mana yang awak faham. Okay. Jadi biasakan diri buat graf macam ni. Okay. So baru awak tahu, kena tolak. 1 tolak, mana kita dapat tadi? 1056. Jadi bila kita tolak itu, barulah kita dapat jawapan kira. Good. 0.8944. So yang ni kalau tak reti nak tulis, tapi bila awak lukis, awak faham kan benda tu kan? Maknanya awak dapat 1056 ni bermakna awak kena tolak, betul tak? Maknanya dia yang kecil ni. Jadi benda tu yang besar kedabak ni. Jadi apa kita buat? Kita menolak satu tolak. Jadi kalau awak tak reti nak tulis yang satu tolak tu pun tak apa. Awak tulis je satu, awak tulis yang ni. 1 tolak 0.1056 pun dah boleh dah. Okay? Alright, so settle untuk soalan nombor 1. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua.
Jawab yang kedua tu Nilai K jika 68% daripada buah angka mempunyai jisim kurang daripada K. Okey, buat macam tadi. Macam mana buat kebarangkan yang tadi? P X kurang daripada K adalah 68%. So 68% ni awak jadikan dia perpuluhan. Dia akan jadi 0.68. Okey. Macam saya kata tadi, berarti ni tak boleh X. Dia kena akan jadi apa? Z. Good. So bila jadi Z, ni kita ambil K kan. Rumus dia kan Z sama dengan X. Sekejap. X tolak min per sisi ampere Y kan. Okey, jadi K tolak min per sisi ampere Y. Begitu. Okey, lepas tu isikan Z K tolak min berapa tadi? 2. Sisi ampere Y tadi 0.8 kan. Faham tak? Okey. Sampai sini apa awak buat? Okey, apa awak buat lukis graf. Lukis graf graf. Okey. Bila dia kata 0.8 ni, 0.8 ni bermakna dalam tau. Dalam. Dia bukan dekat palang ni. Dekat palang tu dia mesti macam ni. Z lebih kecil daripada macam tadi tu. Macam ni. Ini baru kat palang tu. Okey, kat paksi tu lah. Tapi bila dekat paksi tu tak ada, dia bagi dekat luar ni. 0.8 ni bermakna dia bagi jawapan dia. Okey. 0.8 tu maknanya dalam badan itu, dalam graf itu. Jadi bila dalam graf itu, awak kena tengok. Kan separuh-separuh kan 0.5. Habis kalau 0.8 bermakna dia dah pinjam orang sebelah. Faham tak? Okey. Jadi bila dia pinjam orang sebelah, awak kena decide tau yang mana. Awak nak lorikkan. Belah sini ke belah sini? Awak kena decide. Okey. Jadi macam mana kita nak decide tu? Awak tengoklah dia punya simbol. Okey, bila dia kata lebih kecil automatik kepala otak kita ke mana? Ke kiri kan? Betul tak? Good, dia akan pergi ke kiri. Jadi bila dia pergi ke kiri bermakna awak nak letak kat mana? Sinilah. Jadi dia akan gemuk sini. So nampak tak? Sebab sini kan 0.5 sebelah. Dia akan pinjam orang sebelah ni sebanyak 0.18. Faham tak? Jadi yang awak nak cari adalah ekor ni lah. Jadi macam mana nak cari tu? Okey. So tak bolehlah kita cari 0.8 dalam graf kita, dalam jadual kita. Kenapa? Mana ada? Paling tinggi dalam graf awak, jadual awak ni adalah 0.5 tau. Dia tak ada 0.8. Jadi kita buat apa? Good. Kita buat apa? Yes, kita akan tolak. Bagus. Jadi 1 tolak dulu dengan 0.8. Jadi 1 tolak 0.68 awak akan dapat 0.32. So this one yang awak akan Z 0.32. Okey, macam tu. Jadi bila 0.32 ni, yang ni cari dalam jadual. Okey, jom kita cari. Okey, jom cari. Mana 0.62? 0.32, sorry. Okey, cari 0.32. Ni 0.38, 3 ni. 3228. Kita ambil yang lebih dia. Kalau tak ada 32 ngam-ngam So 3228. 3192 ni tak boleh sebabnya dia dah kurang. Ambil yang tu. Okey. Bermakna awak kena tolak 28. Okey. Macam nak tolak 28? Sekejap saya ajar. Mana kita nak tolak ni? Sekejap. Okey, mana nak tolak 28? Mana tadi hilang dah 28 tadi tu? Saya buat kat bawah sikit ni, awak nampak Okey, tu dia. Okey. Jadi awak nampak ni. Yang tadi ni kita ambil salah ni. Sorry. Tolak 28 tak ada, dia ada 29. Okey, jadi ambil selari dengan dia 0.4 6 8. Kita tulis 0.4 6 8. 0.4 6 8. Okey? Tu kena faham lah macam nak buat tu. Okey. So settle. Okey, lepas tu okey, okey, jom kita tulis. Sekejap. Okey, jadi kita tulis balik semula. P Z lebih kecil daripada K tolak 2 per 0.8 sama dengan apa tadi? Macam tu. Faham sebabnya 0.32 ni yang ekor belakang ni. Macam tu. Tu yang kita cari dalam jadual. Sebab 0.8 tak ada dalam jadual. Dia sampai 0.5 je. Jadi awak nampak lah kalau lebih pada tu awak tolak je lah dengan 1. Okey, lepas tu dah lah. Apa kita nak buat? Kelas sebenarnya 0.468 ni sekejap saya salah tulis. Sorry. Dia 0.32. Okey. 0.468 ni dia adalah Z tadi kan? Jadi dia ini. Jadi K tolak 2 per 0.8 sama dengan 0.468.
So gerakkan. K tolak 2 sama dengan, tolong saya darab dapat berapa? 0.4668 darab dengan 0.4. So akan dapat 0.3744 kan. 3744. So K sama dengan 2 bawah 2.3744. So dapatlah jawapan dia 2.374 untuk K. So inilah dianya bila buat taburan nombor ni. Jadi kena buat banyak kali. Sebab tu nanti kita pening. Kalau kita buat sekejap-sekejap, sikit-sikit kan pening kan. Kena buat banyak kali. Okay. Alright. Okay. Terima kasih semua.